Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Salam sejahtera Gerakan Pimpinan Pakatan Rakyat Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid, Saudara Wan Eng, Ketua Menteri, Saudara Nihamad, Timbalan Menteri Besar Kelantan, dan rakan-rakan yang saya muliakan. Kita mendengar ulasan rakan-rakan sebentar tadi, Saudara Wan Eng dan Saudara Mansabu, wakili pimpinan Pakatan Rakyat. Pertama tentunya menyentuh hasil pilihan raya yang kita akui sebagai yang paling curang dalam sejarah Malaysia. Tetapi sementara kita masih bergelut menyelesaikan masalah pilihan raya lalu, kita harus juga melihat ke depan, kerana Parlimen dekat bersidang mulai esok, dan kerajaan-kerajaan negeri harus juga terus dengan mandat yang besar yang mereka perolehi, dan majoriti 2/3 itu adalah ruang bagi ketiga-tiga negeri untuk memastikan bahawa janji kita, manifesto kita, seperti yang ditekankan oleh Saudara Wan Eng sebentar tadi, soal budaya baru dalam pentadbiran yang lebih cekap dan bertanggungjawab, dan khidmat yang lebih baik pada rakyat. The culture Pakatan Rakyat, a culture of service, not the culture of arrogance and corruption. Jadi ini yang membedakan di antara kita dan BN. Dalam convention kita di Alostar, saya masih ingat perbicaraan kita tentang pertembungan dua faham, aliran dan idea di antara pandangan biasa konvensional UMNO BN yang kita sudah arif, dan apa yang kita ketengahkan soal nilai murni, soal dasar pembangunan yang lebih utuh, yang menjamin kesejahteraan rakyat, bukan saja pertumbuhan dan terpukau dengan angka dan statistik. Kerana akhirnya yang akan menilai kita, yang akan menentukan adalah kesejahteraan kepada rakyat, perumahan rakyat, kebajikan rakyat, mikrokredit kepada rakyat, bukan hebat besarnya mega bank, bukan bangunan pencakar langit. Nah, ini pendekatan kita. Jadi di sana saya masih ingat lagi ungkapan juxtaposition of values and ideas between the conventional UMNO BN position and what PR atau Pakatan Rakyat stands for. Ini kita rumuskan sebagai ekonomi manusiawi dalam konteks Islam, ekonomi yang menekankan prinsip adil wa ihsan. Dan inilah yang menyebabkan sekali lagi pertemuan itu berterusan dalam pendekatan Pakatan Rakyat dan BN. Kita lihat sebaik saja pilihan raya selesai dengan segala kekacauan dan pergelutan berlaku, BN terus memulakan dengan dua langkah pertama, mengumumkan cukai baru GST walaupun tarikh pelaksanaan belum ditetapkan, dan ini sistem percukaian untuk menyelesaikan pemborosan dan pengurusan ekonomi yang sangat teruk. Dan kedua, melalui institusi mereka, Suruhanjaya Security bersidang dalam beberapa hari untuk meluluhkan RM500 bilion sukuk kepada syarikat Tan Sri Mokhtar yang kita pertikai ketelusannya sebagai pulangan terhadap sumbangan beliau membantu UMNO BN dalam pilihan yang lalu.
Dalam satu keputusan yang cukup rahasia juga, ialah kelulusan projek besar Petronas, kelulusan cari gali minyak di pesisiran pantai Sarawak kepada kroni dan tokoh judi besar Ananda Krishnan berbilion ringgit juga sebagai pulangan. Kita lihat umpamanya keputusan GST membebankan rakyat, keputusan ekonomi menguntungkan Tan Sri Said Mokhtar dan Ananda Krishnan, dan saya difahamkan juga seorang lagi tokoh perjudian Cina yang ditentukan akan diberikan lesen perjudian besaran di Sarawak. So conveniently and very deceptively, no mention is made about the inflation spiral that would follow suit. Even without the GST, inflation is already taking its toll on the ordinary folk. That is why Pakatan states must continue to build on the platform of a humane economy. We have established prudent practices and built up our reserves. We must generate more growth, enhance revenue and create more jobs. But we should never, ever lose sight of our social justice programs. Sementara saya ucap tahniah kerana Kelantan tentunya mendepani program-program ini. Kalau kita lihat dalam batas peruntukan belanjawan cukup kecil, kita tengok jaringan kebajikan rakyat itu cukup besar. Sebab itu sebaik saja kerajaan Selangor di bawah Tan Sri Khalid dibentuk pada tahun 2008. Di antara cadangan saya awal ialah untuk belajar dari pengalaman program kebajikan rangkaian yang dilaksanakan di Kelantan untuk diguna pakai di sini dan juga dimanfaatkan dalam beberapa hal di Pulau Pinang. Dan ini juga harus kita bahaskan kerana ada kaitannya dengan Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang sekarang banyak dihebahkan. Saya tahu ada pandangan-pandangan yang keras tentang perkara ini, tapi dalam Pre-Council Parlimen di kalangan pimpinan PAS, DAP dan keadilan harus kita rumuskan. Kita pada prinsipnya tidak menolak sebarang bentuk perjanjian, sama ada TPPA atau FTA. Tetapi yang diprihatinkan ialah peruntukan yang membebankan rakyat atau mengalih kuasa yang sepatutnya ditentukan oleh negara kepada negara-negara kaya. Jadi pandangan dan saranan saya ialah untuk kita mengambil sikap yang lebih objektif melihat peruntukan ini. Ada hujah yang kuat untuk mengatakan bahawa penglibatan kita bersetuju dengan pemeterian perjanjian TPPA atau FTA ini akan memanfaatkan kerana Malaysia tidak seperti banyak negara lain atau terlalu bergantung kepada FDI, pelaburan asing. Maka menolak sama sekali juga tidak wajar, tetapi untuk menerima dengan peruntukan yang ketat membebankan negara, membebankan syarikat juga tidak wajar. Maknanya pasukan atau panel dari kalangan ahli parlimen dan pimpinan Pakatan Rakyat harus meneliti dan membina satu konsensus, menentukan peruntukan mana yang harus diteliti semula supaya perundingan dalam soal FTA dan TPPA ini tidak menjejaskan kepentingan negara. Pengalaman Korea saya lihat ada relevansnya walaupun tidak sepenuhnya, kerana Korea tentunya menerima tekanan lebih kuat dari Amerika Syarikat dan Malaysia harus berdiri lebih bebas
dan lebih berani dalam meneruskan dengan cara bimbingan ini. Saudara-saudari, yang akhir yang saya nak sentuh ini telah juga disentuh oleh saudara Mat Sabu tentang budaya cemas dan takut dan sikap perkauman yang melampau yang dijadikan asas dalam seluruh kempen di kalangan masyarakat Melayu, terutama terhadap yang menjejaskan kedudukan PAS dan juga dalam beberapa kawasan Melayu keadilan. Kelompok ini tidak mempedulikan sama sekali undang-undang. Semalam Wabi Husam umpamanya ditangkap untuk didakwa dalam kes hasutan. Saya kebetulan dengan Mak Sabu dan saudara siapa yang di Ketere hadir dengar. Bedanya ialah ucapan perkauman dan hasutan ini lemparkan sepanjang kempen berbulan-bulan atau bertahun oleh pimpinan UMNO dan Perkasa, itu sama sekali tidak dihiraukan. Seolah-olah dalam sistem di negara ini tidak ada perubahan sebelum pilihan raya, semasa kempen dan sesudah pilihan raya. The culture of arrogance itu, budaya keangkuhan itu, dan pendakwaan yang memilih selective prosecution, malah saya tidak katakan selective prosecution, selective persecution, itu diteruskan. Jadi oleh demikian, ia hanya memperkukuh hujah bahawa orang UMNO itu atau penyokong UMNO itu mampu berbuat apa sahaja dan terlepas daripada penawar. Jadi ada kalau di kalangan orang-orang yang membicarakan, oh kita lihat ke depan. Saya nak ingatkan mereka, kalau mereka kekal dalam Pakatan Rakyat, melihat ke depan itu tidak mungkin tanpa memahami kenyataan sejarah dulu dan sekarang untuk kita mengorak langkah. Orang yang membawa bicara tentang melihat ke depan saja, itu sama apa yang Datuk Husam bicarakan malam itu. Ialah orang yang kadang suaranya itu ialah suara UMNO dalam Pakatan Rakyat. Dan ini harus kita beranikan diri untuk menolak dan menangkis dengan keras. Kerana undang-undang itu sama. Penderaan terhadap pimpinan Pakatan Rakyat tanpa kecuali. PAS, keadilan dan DAP itu diteruskan. Walaupun kerajaan ini kerajaan minoriti, majoriti rakyat, tak kira lah apa juga sistemnya, tidak boleh kita nafikan bahawa majoriti rakyat itu menolak UMNO dan BN. Ya, sistem itu membolehkan mereka berkuasa, tetapi jangan kita cepat saja mengalah. Ini yang disebut dalam psikologi politik itu sebagai fatigue, sindrom fatigue, kepenatan. Sindrom kepenatan itu bila menjangkit kita dalam Pakatan Rakyat, dia mulalah umpamanya mencari ruang untuk mengurangkan kepenatan atau menambah pendapatan. Ini yang berlaku bermula dengan beberapa wakil rakyat Parti Keadilan sejurus 2008. Kalau nampak ada harapan tawan pemerintah pusat sesudah 16 September, mereka akan kuat bertahan. Bila nampak jauh sikit dari kekuasaan, dia mula cari hujah baru yang sebenarnya sekadar hujah untuk meningkat pendapatan. Sama dengan pengalaman kita yang kita saksikan sekarang. Bila nampak dekat menguasai Putrajaya, semangatnya kian melonjak. Tetapi sebaik saja nampak jurangnya itu agak gawat, maka alasan berbagai diberikan. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat, kita harus jelas, kita bicara bukan soal individu. Sebab itu ada ura-ura umpamanya
bila Datuk Najib nak menemui saya di Jakarta, saya jawab tegas, saya tidak pernah menolak kemungkinan berbicara dengan sesiapa, tapi harus tulus dan terbuka. Dan kita pelawak daripada konsisten untuk ada rundingan. Kalau nak bicara dengan Pakatan Rakyat, saya, Tuan Guru Hadi Awang, YB Kit Siang umpamanya, sedia jumpa Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin pada bila-bila masa, cara telus dan terbuka. Bukan muslihat gelap untuk mengatur kedudukan atau jaminan kedudukan jawatan saya atau beberapa orang yang berminat. Jadi ini saya nak beritahu bahawa dalam hal ini seperti juga inisiatif yang dibawa oleh bekas atau mantan wakil presiden Indonesia, sahabat baik saya, dan kebetulan juga sahabat baik Datuk Seri Najib. Walaupun Datuk Seri Najib sama-sama Bugis, saya tidak. Tetapi saya beritahu dan lapor kepada Tuan Guru Hadi Awang sebagai sahabat dalam perjuangan, dan juga saudara YB Kit Siang untuk menjelaskan. Saya hanya ulang perkara ini untuk melenjakkan, ya, kalau ada. Kerana apa? Kerana kita bergerak atas prinsip yang kita bawa ini, agenda perjuangan, ya. Bukan soal bagaimana boleh menempatkan kompromi beberapa jabatan untuk saya atau rakan-rakan. Dan kebetulan rumah itu sekarang ini hanya berkisar sekitar jawatan untuk orang-orang peti keadilan. Jadi nampak DAP dan PAS nampak tidak diberikan pertimbangan yang wajar. Itu daripada pasal kabar angin jalan. Jadi jangan menusing. Sebab itu saya nak balik kepada hal yang akhir yang saya sebutkan tadi, iaitu isu perkauman yang harus kita tegas untuk menolak. Ya, Saudara Mat Sabu kaitkan sampaikan isu kalimah Allah. Semua itu isu Lahad Datu, kalimah Allah, semua isu sebelum pilihan raya. Sampai selesai pilihan raya, semua isu itu dah selesai. Dan orang yang termakan dengan hujah dan fitnah serta propaganda ini akan mudah-mudahan lebih sedar. Maknanya cabaran untuk PAS dan juga untuk keadilan terutamanya adalah untuk memastikan ia terus digerakkan. Tetapi saya tekankan bahawa ini hanya berlaku kerana sistem mengizinkan, malah memberikan laluan kepada orang-orang UMNO untuk terus menghasut sehingga menimbulkan sedikit kerusingan kalangan beberapa kalangan masyarakat Melayu. Ada dalam perbincangan saya mengatakan bahawa ini hanya membabitkan golongan luar bandar atau kawasan pedalaman. Saya kira tidak tepat begitu. Ada propaganda itu yang tidak cukup menyeluruh. The propaganda is incessant, insidious, and effective. It is no longer confined to the remote heartland in the Malay world. I've met some so-called intellectuals we categorize as Professor Kangkung, civil servants, who are actually in full agreement with the Perkasa type argument that the Malays are under siege. Kalau kita terima kenyataan ini, maknanya kita bersama, PAS, DAP dan keadilan harus cari satu jalan untuk menjelaskan, dan tidak ada suara atau kenyataan yang lebih memusuhkan. Ini bukan saja cabaran bagi kalangan Melayu, tapi juga kalangan DAP. Ketiga-tiga parti itu harus tahu apa dia yang masalah yang berkaitan dan cari jalan supaya kenyataan itu kita tangani. Sebab orang Melayu dan Bumiputera masih merupakan majoriti besar. Dan sementara anggapan bahawa kuasa politik itu pada Melayu dan Bumiputera, tetapi rasa, the sense of insecurity itu real, bukan dibawa-bawa. Jadi sebab itu beberapa jaminan tentang program kedudukan masyarakat Melayu dan Islam
itu harus kita tegaskan tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan bukan Melayu atau bukan Islam negara kita. Saudara, esok Parlimen mula bersidang dan tahniah kepada Sekretariat dan juga pimpinan kerana kita mulakan dengan satu kejutan mengumumkan nama bekas Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai calon Pakatan Rakyat untuk jadi speaker untuk mempertahankan imej dan kewibawaan Parlimen. Kita akan bersidang sedikit lagi dengan kalangan pimpinan untuk mengumumkan strategi yang ampuh. Saya minta beberapa peguam termasuk Saudara Siva yang menentukan proses itu, pengundian itu harus betul-betul telus. Kata Mustafa Ali, jangan guna tong SPR. Mesti guna betul-betul proses yang adil, kerana pemilihan ini akan menentukan corak Parlimen sama ada dijadikan sistem yang lama atau yang baru. Dan saudara punya mandat, ya, sebab kita harus tentukan bahawa ada perbezaan mutu ada di Parlimen. Cuma yang baru saya nak ingatkan, when we go into Parliament tomorrow, our goal must be nothing short of establishing moral, ethical, and intellectual leadership. We represent the people. Fortunately, the majority of the people are Malaysians in articulating a hope, a vision of hope for a new and better Malaysia. Jadi saluran Parlimen itu masih penting walaupun kita sudah beritahu seperti mana berlaku di Padang Merbuk semalam dan anak-anak muda terutamanya masih berkemah di Padang Merbuk. Kita juga hormati hak rakyat untuk mengambil langkah-langkah perlu luar dari jalur Parlimen. Sekali saya ucap terima kasih kepada Dr. Hatta dan jatuh kuasanya dan pimpinan yang hadir, dan mudah-mudahan perbincangan dan perbahasan ini akan memberikan natijah yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.